Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabba Jibril wa Mika'il Israfil fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wa syahadah anta tahkuma baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi bi'idhnik innaka tahdi man tasha' ila siratikal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Mastudi'a fi ghaibis sarairi zahara fi syahadati zawahiri. Maksudnya apa yang ditaruhkan di dalam segala kerahsiaan batin daripada makrifah, yakin dan lainnya, nescaya ia nyata pada pemandangan segala yang zahir dengan amalan. Baik sidang jemaah dirahmati Allah sekalian, pada pelajaran yang lepas kita dah bincang tentang orang yang berjaya sampai kepada Allah. Kejayaan itu mesti bermula dengan Allah juga. Dia gelar bidayah. Kalau Imam Ghazali dia ada menulis sehingga ada nama kitab Bidayatul Hidayah. Sampai ada sebuah kitab namanya gitu. Apa makna Bidayatul Hidayah? Permulaan hidayah. Gitu. Tapi tiap-tiap bidayah dia akan ada nihayah. Setiap-tiap sesuatu ada permulaan dan ada kesudahan. Gitu. Jadi pelajaran kita yang lepas, molek ataupun elok permulaannya, eloklah kesudahannya. Gitu. Atau lebih kemas lagi ucapannya, permulaannya dengan Allah, pertengahannya dengan Allah, kesudahannya sampai kepada Allah. Mudah bahasa gitu dah. Gitu. Dan mata yang sebelum ini ialah man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Ini tu Syekh Ibn Athaillah mengguna perkataan asyraqat. Maknanya cahaya, bercahaya, terang dan nyata, cahaya permulaan. Maka bercahayalah sepanjang perjalanan dan sampailah dia kepada cahaya nihayah, cahaya kesudahan, cahaya kesudahan ma'rifatullah. Cahaya kesudahan ma'rifatullah. Jadi hari ni Tok Guru kita nak menghalusi cahaya. Payah juga nak takrifkan cahaya tu. Orang dulunya tak sembahyang. Kemudian Allah ketuk hati dia, insaf dia, maka dia buat sembahyang. Kalau dia tinggal sembahyang, dia qada sembahyang. Itu cahaya lah tu. Cahaya. Itu cahaya. Itu sebenar-benar cahaya. Matahari itu cahaya betul lah. Betul lah cahaya tu. Lampu ni pun cahaya. Orang yang dulunya minum arak, tiba-tiba Allah
titiskan cahaya pada hati dia. Datang takut dia kepada Allah. Terasa dia berdosa. Berhenti dia. Cahaya dia tu cahaya rohaniah. Cahaya rohaniah, betul tak? Cahaya batin. Matahari itu cahaya zahir. Cahaya zahir, betul sangat. Cahaya yang berbentuk batin. Dan Allah itulah yang memberi cahaya. Sebab Allah nama dia Nur. Salah satu dia Asmaul Husna Nurun, kan? Cahaya tu tak datang pada tempat lain. Cahaya matahari mana Allah Ta'ala buat, tak ada khabar siapa buat pun. Tapi cahaya ni tadi namanya hidayah. Cahaya juga. Gitu. Ini cahaya apa ni? Kita bincang cahaya perjalanan hati seseorang salik. Dia berjalan sampai kepada Allah, dalam arti kata connect kepada Allah. Rasa ada Allah. Rasa Allah pencipta alam. Rasa Allah ni maha berkuasa. Rasa Allah ni menggerakkan segala-galanya pada alam ini. Rasa itu semua cahaya belakang itu. Faham tak ya? Allahu Akbar. Sebaliknya, rasa tak ingat ke Tuhan. Tiba-tiba rasanya sedar dunia ni. Rasa bahagia sangat dunia ni. Dapat duit banyak simpan. Lebih lagi rasa sedar buat dosa. Aduh. Rasa nikmat aja. Gitulah kita ni, rasa sedar dosa ni. Itu namanya zulumat, kegelapan. Opposite, lawan kepada Allah, lawan kepada cahaya. Allahu Akbar. Kadang-kadang gelap juga hati kita ni. Kalau tak gelap sangat pun, ia kelabu. Hati tu jadi kelabu. Itulah yang dibimbangi oleh orang-orang sufi. Rasa takut kita. Kayaknya guna pula, dunia ni sedap weh. Tak, ada nikmatnya dunia, siapa kata tak? Ni sedap dunia ni, nikmat dunia ni hijau je. Lawa-lawa je. Sedap di mulut, sedap je. Lawa comel gitu ni, sedap di mata. Nasi ke, nasi berani ke, kambing ke, sedap di mulut, di tekak. Pergi ke hotel 5 bintang sekarang, baring tilang tebal tu kan sedap di baring. Itu nikmat tu. Jadi gelap tu. Lawan pada cahaya. Gitu. Baik. Matan kita ini, dan apabila ditaruhkan di dalam segala yang kerahsiaan batin, dalam batin apa yang ada? Ini ada dalam bracket kita ni. Dalam batin tak ada benda lain lah. Ada iman. Iman kepada Allah. Yakin kepada Allah. Beriman kepada Rasul. Ingat kepada Nabi. Beriman kepada kita. Yakin benarnya kita Allah. Itu bentuk-bentuk iman. Kemudian dikuatkan lagi iman tu, namanya yakin. Dikuatkan lagi iman yakin tu dinamakan ma'rifah. Apa ma'rifah? Kenal Allah. Ihsan. Ihsan pun sebahagian daripada ma'rifah. Jadi kalaulah ada benda-benda tu duduk dalam batin kita, nescaya yang nyata pada zahir, terzahir pada amalan kita. Katalah bila seorang tu datang taubat, datang Allah titih ke dalam hati, maknanya Allah kasih kepada seorang hamba. Dulu ahli maksiat, bila Allah titihkan kasih sayangnya pada seorang hamba, seorang tu insaf,
insaf, dia taubat, dia tinggalkan maksiat. Datang pada hati orang tu apa ni? Khauf, takut pada Allah. Aku muda itu banyak dosa, ya Allah. Hari ni aku tak tertanggung dosa ni banyaknya. Tapi aku nak taubat kepada Allah Ta'ala. Gitu. Jadi berlaku taubat. Berlaku berhenti dosa. Tak buat dosa itu. Hasil daripada tadilah. Hasil pada hak dalam hati. Hak dalam hati, Allah titihkan kasih sayang pada dia. Maka hati dia datang insaf. Insaf dalam hati itu takut kepada Allah. Takut itulah ada dalam batin. Ada dalam hati. Tetapi menzohirkan pada zohir, tak nak dah buat dosa. Tinggi dah. Benci dah. Mudah kan nak faham tak mata ni. Kira begitu. Maka yang zahir itu cermin bagi yang batin. Jelas sangat tu. Bila datang seorang tu dulu buat dosa, ataupun dulu tak semayang, sekarang start semayang dah. Itu tanda dalam hati dah rasa takut kepada Allah. Hati dah rasa tunduk nak ibadat kepada Allah. Gitu gayanya. Dan apa yang ditaruhkan dalam batin daripada ma'rifatullah, Allah, kenal kepada Allah. Nyata pemandangan yang zahir dengan kasih kepada Allah Ta'ala. Tanda kasih kepada Allah Ta'ala, zahirnya apa? Taat perintah Allah. Tinggalkan larangan Allah. Itu tanda kasih pada Allah. Dalam hatinya dah kenal Allah. Dia tahu Allah Maha berkuasa. Aku ni hamba dan lemah. Maka datang rasa takut kepada Allah. Hasil pada takut kepada Allah, hasil daripada kenal kepada Allah, taatlah dia kepada Allah. Tinggal dia segala maksiat, buat dia segala perintah Allah Ta'ala. Mana zahirnya jadi orang yang bertakwa. Tapi takwa tu masih ada dalam hati lagi. Sebab takwa tu masih ada dalam hati. Zahir pada manusia soleh, amal-amal yang soleh. Jelas kita tuan-tuan. Amal soleh itu tidak lain tidak bukan hasil daripada hati yang takwa. Gitu. Dan apa yang ditaruhkan di dalam batin daripada kejahilan pada Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Niscaya ia nyata di dalam pemandangan yang zahir dengan bersandar kepada lain daripada Allah. Lain daripada Allah apa dia? Hawa, nafsu, syaitan, dunia. Hati kita sangkutan hati kita ke situ. Apabila di dalam zahirnya, segala zahirnya menunjukkan dia mengikut hawa nafsunya, itu makna lain daripada Allah. Kasih kepada segala hasutan hawa nafsu, cenderung kepada hawa nafsu, loba terhadap dunia, berlumba-lumba mengejar pangkat, mengumpulkan harta dunia. Itu lain pada Allah belaka dah tu. Itulah zahirnya dah. Zahirnya berbuat pangkat, ngumpulkan harta, suka berhibur-hiburan hawa nafsu. Allahu Akbar. Bila zahirnya begitu, itulah yang tersembunyi dalam hati. Yang tersembunyi dalam hati jauh dengan Allah. Ngapa gitu tuan-tuan? Tak dapat tidaklah. Kerana bila kita hidup di dunia ini, roh kita tu duduk dalam sangka. Sangkanya tubuh badan. Sangkanya tubuh badan kita ini. Roh seumpama burung duduk dalam sangka. Bergerak burung tu, bergeraklah sangka tu. Ke hulu burung dalam tu bergerak, ke hilir sangka tu bergerak. Tak jadi tidak gitu. Jadi
sangka yang diduduki oleh roh kita ini jasad kita. Kalau roh itu tenang, roh dalam sangka tu, tenangnya roh dalam sangka, roh kita ni tenangnya ialah berhadap kepada Allah dengan iman, tauhid, makrifah. Itu tenangnya roh kita dalam sangka tubuh badan kita ni. Tapi kalau sekiranya dia bila dah kerana burung duduk dalam sangka, tuan-tuan, kadang-kadang sangka mempengaruhi burung. Kalau kuat burung dalam tu, roh tu kuat, dia mempengaruhi sangka. Tapi peringkat kita ni, tuan-tuan, payah lagi. Kita masih dikuasai oleh sangka lagi. Payah juga nak menang. Sangka bukan sebarang sangka. Sangka mas, tuan-tuan. Wa mal hayat itu di mana? Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Zina. Apa makna zina? Sungguhnya kami jadikan inna ja'alna ma'alal ard. Sesungguhnya kami telah jadikan di atas muka bumi ini, termasuk tubuh badan kita ni, zina, benda yang sangat cantik, indah. Zina, sangat cantik, indah. Jadi bila benda tu indah, sedap, nikmat, itu. Maka makna sangka ni tadi, tubuh badan kita ni mempengaruhi hati, tuan-tuan. Apa yang dilihat oleh mata sampai ke hati. Dilihat oleh mata, kecantikan dunia ni, keindahan dunia ni masuk dalam hati. Artinya mata mengalahkan hati. Apa yang kita dengar nikmat, nyanyi-nyanyian ke apa-apa, suara-suara ke, bunyi-bunyian ke, rasa kesedapan itu semua mempengaruhi hati. Hati pengalah. Allahu Akbar, tuan-tuan. Letih ni, inilah benda letihnya kita. Roh ni nak baik, sebab asal roh suci sangat. Asal roh kena Allah je. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi asal roh kita ni bersih, cuci, kena Allah je. Tapi berat rasanya bila dah masuk ke dalam jasad ni. Dia diuli dengan sangkomah tadi. Diuli dengan hawa, diuli dengan nafsu, diuli dengan syaitan. Allahu Akbar. Diuli dengan dunia. Itulah hati kita, tuan-tuan. Sampai tu kita sebut sini. Jadi kalau berlaku kekerohan dalam hati tadi, dikuasai oleh sangkomah tadi, keindahan dunia tadi mempengaruhi hati kita. Kekerohanlah menunjukkan dalam hati. Kalau dah lalai saja zahirnya, lemahnya dalam ibadat atau tinggal langsung ibadat, maksiat pun kita lakukan, itu tanda hati dah rosak. Itu tanda dunia dah mempengaruhi hati kita. Maka kesannya nyata pada muka. Tunggu sebut pada muka ya. Tapi bukan pada muka je, pada anggota. Nyatalah sifat-sifat fasik. Nyatalah sifat-sifat orang yang berdosa. Allahu Akbar. Nyatalah belaka-belaka itu. Cuma tunggu sebut je contoh muka Tidak. Bukan sekadar muka saja, tapi seluruh anggota akan menzahirkan kekerohan, akan menzahirkan kefasikan, akan menzahirkan kelalaian, akan menzahirkan pendurhakaan kepada Allah. Berat, tuan-tuan ya. Dan kalau dipikir-pikirkan gini, rasa letih juga hidup dunia. Rasa letih. Ada masa lembek rasanya badan. Lemah aja rasanya. Allah. Sebab kadang-kadang kita tak terlawan, kita kalah.
Niat kita nak juga baik. Gitu. Ni harap-harap sangatlah. Sebab tu kita ni dia ajar sama. Berapa kali sehari wajib baca Fatihahnya 17 kali apa? 17 rakaat dah. Satu rakaat sekali 17 kali dah. Hak wajib betulnya. Dinasiratal mustaqim. Wahai Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Jalan ni lah. Gitu. Anda yang tak selera lalu dah ke dunia kita. Kawan tak selera kita je. Anda gitu. Kalau mu gitu. Mak guna gaya. Tak ada Ustaz Ana, tak ada. Tak selera je. Kosong je dah ni. Okey je. Aduh, dia tak kira tu muda benda ni. Allahu Akbar. Letih kadang-kadang rasa lemah. Cuma balik ke pangkat kita je. Balik tu balik juga, tapi nyelera tu nyelera tu ada lagi. Abang Mat tak tahu lah. Tak buang tu lagi. Sayang. Siapa tak sayang? Aduh. Gitulah. Jadi kau ni gayanya. Kau ni tak guna, lalulah celah-celah tu. Celah-celah tu ialah kadang-kadang terlalai balik. Allahu Akbar. Kadang-kadang jatuh dalam dosa langsung. Kena munajat balik pada Allah. Dia pakai sendiri je, bukan menunggu sampai lupa. Apa? Menjaga dunia ni untuk pakai sendiri je. Untuk hidup sendiri, untuk pakai dia, untuk buat pakaian je. Tak ada sampai lupa langsung. Tak ada sampai lupa langsung. Betul lah, kita dah tapi nak katakan terbabas tu ada juga tu. Terbabas tu ada juga. Sikit ke banyak ke gitulah. Tidak, kita tak masuk tu yang rasa jadi berat. Kita aja tu lah. Nak kata loba gaya orang lain tu rasanya kini kalau komun dah tua ni tak berapa dah. Maknanya terasa dah main 60 ke atas ni banyak ngalah. Kita ambil jalan ni pun ikhtiar juga. Itu ikhtiar kita. Kira kan. Tapi terasa sayuk je gitu aja. Tapi moh juga jatuh, moh juga nyelera memang ada lagi. Itulah. Ni. Tapi tak apalah tuan-tuan. Sebab tu bila kita dah menjalani jalan tasawuf, kita dah ada zikrullah, balik semula ke pangkat. Gitulah. Jadi sebaik-baik orang yang berdosa, taubat. Sebaik-baik orang yang lalai, ingat. Kita lalai, ingat balik. Tak apa-apa. Alhamdulillah. Bila kita ada rasa dosa tu, rasa nyesal. Gitu. Yang tak daya ni nyesal. Kemudian bila jumpa, nyelera pula. Itulah iman. Itulah iman. Jadi, guna baliklah. Balik, taubat semua. Tingkatan iman. Tingkatan iman. Sebab iman kita manusia ni turun naik. Gitu, baik. Ni, nak istiqamah. Nak cerah hati tu, nak tetap hati tu, bukan mudah. Alhasil kita simpulkan kurnia daripada Allah. Tapi secara ikhtiar kita, kita ada zikrullah. Sebab dia kata zikrullah saiful muridin. Senjata bagi orang yang seorang murid. Jadi senjata melawan mana? Melawan syaitan. Senjata melawan mana? Melawan hawa nafsu. Jadi musuh besar kita dua itulah syaitan dengan hawa nafsu. Gitu. Sebab tu ulama tasawuf sebut tak boleh lepas daripada al-mujahadah, lawan nafsu, lawan syaitan. Al-riyadah, latih hati. Latih hati. Sebab pandangan orang tasawuf,
satu ibadat dia buat, satu taat dia tunaikan, selangkah dia dekat dengan Allah. Satu kelalaian dia buat, terhenti perjalanan kepada Allah. Satu dosa dia buat, melangkah ke belakang jauh daripada Allah. Gitu duduknya. Maka apabila ditaruhkan Allah Ta'ala dalam hati serta dengan segala rahsia daripada makrifah, bila Allah istiqamahkan, tetapkan ada makrifah dalam hati dia, apa jadi? Dan nur dengan amal soleh, nur cahaya zahir daripada luaran, itu apa dia? Amal soleh. Dalam hati makrifah, zahir amal soleh. Duduk di mana? Pada percakapan yang baik, cakap molek. Tidak dapat tiada zahir kesan demikian itu atas segala anggota yang zahir. Molek lah. Kelakuan molek, akhlak molek, percakapan molek, perbuatan molek. Jadi akan zahir amal-amal soleh. Kata-kata yang baik dan amalan yang baik, jelas ya. Dan zahir itu tentera batin. Zahir itu tenteranya, batinnya. Batin tu rajanya. Zahir itu tenteranya. Tentera mengikut perintah rajanya. Baik rajanya, baiklah tenteranya. Gitu. Jikalau khusyuk hati seseorang itu, nescaya khusyuk anggotanya. Allahu Akbar. Nabi SAW pernah tengok seorang pemuda orang Arab kan, di antara kecantikan orang Arab, wajah muka orang Arab ni, janggut lah. Janggut ni suatu benda yang cantik pada wajah seorang lelaki. Orang Melayu ni tak apa lawa, janggut tak berapa. Kalau ada janggut dia jadi smart lagi. Kena pula betul gaya jaga trimnya gitu gini. Ada panjangnya semua sekali, hitam moleknya. Orang muka panjang, kita muka bulat. Jadi bila ada janggut ni cantiklah. Jadi tengah-tengah sembahyangnya main janggut budak muda. Nabi tengok Lepas Nabi cakap, kalau khusyuk hatinya, nescaya khusyuk anggotanya. Ini anggotanya. Tak adalah sampai batal maknanya, tapi janggut. Nabi tegur selalu. Kata dia, maka jika khusyuk hatinya, nescaya khusyuk anggotanya. Nampak kita? Cukuplah dengan hadis itu. Dan hati itu suatu bekas. Apabila ia penuh dengan hak, pula dah. Hati itu seumpama bekas, seumpama jak, seumpama kerek, seumpama periuk. Bila penuh dalamnya dengan hak, makna dengan kebenaran. Kebenaran itu ma'rifatullah. Kebenaran itu iman. Kebenaran itu yakin. Kebenaran itu ihsan. Itu kebenaran belaka. Kalau itu duduk dalam hatinya, penuh dalam hati, maka bertambah-tambah dan melempah nur itu pada segala anggota. Bila orang kata baik hatinya, baiklah segala anggotanya. Gitu. Kalau penuh dengan kebaikan, penuh dengan makrifat, jadilah orang terlembut, jadilah orang berakhlak mulia, jadilah orang tu sabar. Mana berlakulah sifat-sifat mahmudah, akhlak yang terpuji akan berlaku. Nabi SAW sebut, bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dibangkitkan aku untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Tak dapat akhlak yang mulia tu
melainkan datang daripada hati yang suci. Hati yang dipenuhkan dengan kebenaran. Oi, payah tu. Marah ni gelap. Kita kalau marah gelap mata. Katalah datang ancaman pada kita, datang kutukan pada kita, datang ujian-ujian secara ad hoc kata orang, secara depan-depan. Pendek kata, kalau pakai ke darah muda, darah penekor pula marah lalu. Patut pukul lalu. Patut pelempang lalu. Tapi tiba-tiba boleh pemaaf, tuan-tuan. Tenang je, tak jadi marah. Itu. Boleh jadi gitu? Mana boleh, tak terjadi gitu. Tiba-tiba boleh maaf. Tetaplah itu hatinya percaya, tuan-tuan. Tak apalah. Orang marah, tak apalah. Dia salah faham. Tak apalah. Jadi boleh kalau tak apalah. Boleh dia sabar, tuan-tuan. Orang yang begitu makna hatinya penuh dengan kesabaran, makrifat. Tapi iyalah, kalau bangsa nak mengontrol marah tu, kadang-kadang dia ngelegok je dalam ni. Ketor. Badan jadi ketor ni, dalam darah ni dia ngelegok. Macam, tak tahulah, memang kita perasan. Ustaz rasa pernah mengalami gitu. Rasanya macam ngelegok je dalam hati. Gaduh nak tidur. Tidur bergaduh. Tak. Tapi maknanya nak mengontrol marah, nak mengontrol. Patutnya kita memang boleh pukul dah orang tu. Patut kita boleh hentak lah kayaknya. Kita nak kontrol tu. Kita tenang je lah. Tapi rasa amboi. Tak terasa macam ada ketar tu, tentu dah zahirnya tu ketar. Tapi dalam tu rasa darah tu sendiri mengalir tak seimbang. Tapi kita duduk tenang. Sebab tu Rasulullah kata, kalau kamu marah, tengah berdiri, duduk. Tengah jalan, berhenti. Duduk. Lepas tu, ambil uduk. Lagi Nabi sebut. Tujuan apa tu? Nak menyejukkan. Gitu. Boleh berlaku sejuk? Boleh. Apabila datang makrifah. Apa sangatlah orang marah ke aku. Aku banyak dosa. Kalau Allah nak marah aku lagi banyak, Allah boleh marah pada aku. Aku dah banyak berdosa yang aku buat. Allah tak marah pun. Tak patah pun kaki aku. Tak erot pun mulut aku. Duk mengumpat sokmong. Tak ada maknanya nak kira kita marah ke orang, Allah patut marah kita lagi banyak. Ingat tu pun, dia jadi tenang, geger sekejap, tapi bertambah tenang, sejuk gitu. Letih tu kan? Ini orang pendekar je dia. Kita ngajak silat semua, orang cabar gitu. Aduh. Sebab orang silat ni dia punya falsafah, tuan-tuan. Orang silat dia punya falsafah dia, dalam hati dia lah. Dia tak lorat orang pukul dia. Sebab orang silat ni dia faham tu. Datang jumpa orang, tepat jadi sipi. Kalau orang tu pukul sipi, hampus tak kena. Jadi kalau kita pukul, kita belajar betul. Kita nampak dah tu. Kalau orang tu enjuk sikit je, kita nampak dah tempat. Kalau kita pukul, kita tu buah tunggal kita tu cukup . Jadi itu falsafah orang silat. Jadi mana nakut Pada kata orang, kalau orang belajar silat ni pemarah parak, tuan-tuan. Kayaknya cuma tutup menekor ni kadang-kadang Allah beri hati dia sabar, tuan.
Gitu banyak sabarnya. Kalau tak sabar teruk kan. Gaya Bruce Lee tu mana kalau menang semua. Tak gitu kan. Faham gitu. Sebab tu orang khabar orang belajar silat ni tak pernah kain. Ya. Sebab apa? Dimikir banyak. Kawan tak dipukul orang. Kalau orang pukul sikit dia tak ada. Itu maknanya. Tapi bagi seorang pendekar yang dalam hatinya boleh kontrol marah, aduh. Itu makna cahaya dalam hati dia. Dan bila cahaya dalam hati tu bergerak kepada seluruh anggota di darah daging dia, jadi dia orang penyabar dan dia tenang. Cakap molek-molek kan. Gitu. Allahu Akbar, gitulah. Rasa tuan-tuan. Bila kita, itu sebab Nabi sebut tuan-tuan. Laisa syadid, bukan orang kuat, kata Nabi. Bukan orang kuat. Kata dia tamliku, mengalahkan beberapa orang. Tetapi orang kuat ialah orang yang boleh memiliki dirinya, boleh mengontrol dirinya ketika marah. Orang tu kuat marah, dia boleh kontrol, tuan-tuan. Dia tak marah, dia tenang gitu gini. Nabi kata hak tu kuat. Bukan bangsa boleh menumbangkan 10 orang, boleh mengalahkan orang ramai, tapi tak kuat, kata Nabi. Yang kuat dia boleh marah, dia tak marah. Pelik cakap Nabi tu, tapi itu betul. Kuat sabar kan. Kuat sabar, kuat makrifahnya pada Allah. Kalau tidak, aduh. Sangat jelas tuan-tuan. Dari segi sifat marah tu jelas. Sama ada boleh kita kontrol hati kita ke dengan dengan sabar, baru kita tahu ada cahaya tak ada cahaya dalam hati kita. Berat. Jadi katanya, tapi kata dia sebut sini, maka bertambah ratan. Segala anggotanya penuh. Tapi kalau dalam batinnya penuh dengan batil, nanti melempahlah kelam, gelak gulita keluar. Tak ada benda fikir dah itu. Tak boleh rondek dah itu. Maknanya gelak gulita, pergi nak pakut tampar, patut pukul. Patut bunuh orang. Sebab kemuncak daripada kegelapan sifat amarah tu, amarah tu itu maki hamun. Lepas tu pukul memukul, akhirnya bunuh. Bunuh. Itu akibat daripada kegelapan marah. Marah ni satu yang gelap dalam akal kita, gelap dalam hati kita. Gelap hati tu, nekat tu. Padahal kalau dicerah ke sikit hati dia, tak boleh aku bunuh ni kan, maksud je pula aku kena hukum gantung. Kalau ada sikit cahaya begitu, dia mikir tak jadi nak bunuh. Kalau aku pukul orang ni besok jadi ke mahkamah ke gitu, aku mungkin kena tindakan mahkamah gitu. Kalau ada sikit cahaya begitu pun tak kuat sikit, tak kuat ke mahkamah tak apalah. tak kuat ke penjara pun tak apalah sikit, tapi ada oknya. Tapi kalau langsung tak ada, digelak keluar. Patut dipukul lalu, patut dibunuh lalu. Itu dia. Aduh, nafsu ammaratun bisu, gelak tuan-tuan. Kemarahan yang sangat menggelakkan. Aduh, itu. Gitu ya. Bertambahlah melempah ke atasnya kegelapan, kelam atasnya. Maka siapa berdiri bagi Allah Ta'ala dalam segala pekerjaannya, maka ia beroleh keuntungan. Dan siapa yang berdiri dengan nafsunya dalam segala pekerjaan, maka ia beroleh kerugian. Itu jelas sangatlah. Maknanya siapa yang mengikut hawa nafsu, mengikut syaitan, dalam kerugian lah. Hatinya jadi gelap, memancar kegelapan itu, terzahir akhlak yang jahat. Tak terkawal tuan-tuan. Kesimpulan, untuk guru kesimpulan, baik adab yang zahir itu menjadi tanda yang tersembunyi dalam batin. Itulah hati. Allah, seram sejuk rasanya gitu ya.
Nafsu marah pun payah kita nak kontrol. Begitulah orang lain dengan nafsu rasuahnya, ngambil harta haramnya, orang kerja polis ke, kerja benda. Itu jalan yang mudah. Ada pangkat, dapat jalan yang mudah untuk melakukan maksiat. Payah nak kawal diri, payah. Orang dah ada jawatan sebagai wakil rakyat ke, menteri ke, berbagai-bagai jalan untuk rasuah, bagai jalan untuk pecah amanah. Berlaku tu. Kalau tidak suci betul hati, pegang-pegang benda-benda begitu, cukup bahaya dunia ni. Jasad jadi punah, akhlak jadi punah, adab tak ada lalu. Tak ada adab lalu. Sebab kata adab yang zahir itu menjadi tanda pada yang tersembunyi dalam batin. Baik adab yang zahir. Sebab Nabi SAW sebut, adabani Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Telah mengajar adab lah oleh Allah Ta'ala akan daku. Maka sangat cantiklah adabku. Nabi sebut gitu. Sebab kalau kita tengok akhlak Rasulullah SAW, kalau tengok adab dia, pergaulan dia, kehidupan Rasulullah, aku ni hidup sebagai hamba. Aku makan sebagai hamba, aku tidur sebagai hamba. Nampak Rasulullah? Makan ada sifat kehambaannya. Baik, cara mengenali rasanya jelas dah. Tadi pun kita dah bincang, mana zahir menunjukkan batin. Dalam antara ceritakan bahawasanya Syekh Junaid Al-Baghdadi dah ni, penghulu segala ahli sufi, mendapat sahabat Abu Hafsin. Dia di zaman itu banyak wali-wali Allah, tuan-tuan, berada. Jadi Abu Hafsin ni berada dalam sahabat-sahabat baik adabnya. Maka Syekh Junaid Al-Baghdadi ni cakaplah pada dia, wahai Abu Hafsin, jadi engkau ni dengan sahabat-sahabatmu ni beradab dengan adab segala raja-raja. Jadi Syekh Junaid jawab gitu. Apa kata Abu Hafsin? Kata dia, tak ada, tiada. Tetapi baik adab pada zahir itu tentera adab yang batin. Gitu. Bukan soal adab dengan raja ke, adab dengan rakyat ke, adab dengan manusia ke, tak kira sangat. Bukan soal adab tu. Tak apalah, nak beradab sebagai adab raja-raja ke, nak adab sebagai hamba, tak kisah, kata Abu Hafsin. Tetapi adab yang zahir itu tanda batinnya. Baik pada zahir, tanda baiklah hatinya. Itu maksud Abu Hafsin. Maka telah dikenal seorang itu pada 3 perkara. Dia sambung lagi. Pada percakapan, pada pengurusan. Pengurusan ni pekerjaan dia. Nampak? Kemudian tabiat dia. Apa yang dia suka? Suka nyanyi ke suka zikir? Kita boleh tengok. Suka buat baik ke suka buat jahat? Tengoklah tu tabiat dia. Maka semua itu diketahui daripada tandanya. Tanda pada percakapan. Elok percakapannya, soleh percakapannya, maka baiklah hatinya, sucilah makrifahnya. Gitulah. Jika ada lazim benar, memilih yang hak dan memaafkan segala kesalahan. Gitu. Sebab tak bincang beri kita tentang memaafkan. Memaafkan ni suatu sifat yang sangat mulia. Disebut halim. Sifat halimun. Itu sifat. Halim ni lambat marah, cepat sejuk, cepat maaf. Gitu. Itu sifat Rasulullah itu. Halim. Ada orang nama Halim. Orang nama Halim ni cepat hati malak-malak. Siapa yang kenal orang nama Halim memang baik orangnya. Saya kenal orang nama Halim semua baik-baik mereka. Tak ada orang Halim ni kalau jahat, tak ada. Walaupun dia di antara orang yang nakal-nakal jugalah kadang-kadang masa muda kan. Yang ni budak muda kita kenal dia Halim. Tapi di kalangan muda-muda nakal-nakal, tapi dia orang lembut orang nama Halim tu. Dia masuk juga geng jahat. Kadang-kadang dia masuk geng dadah ke, dia pun berdadah ke. Di antara ramai pedadah tu, orang nama Halim tu lembut ibu orangnya. Tak ada ini pernah pergi dadah something sangat dok dia nya.
Tak perasan. Satu yang kedua warna melai. Ada lai. Lai banyak di surau kita ni. Warna melai ni memang baik. Kita cari warna melai jahat. Macam tak pernah jumpa warna melai ni jahat. Amat. Seumur kita ni lah. Tak adalah banyak jumpa orang tapi. Yang liurnya mat je. Mat ni pun banyak mazhab. Ada. Jadi di kampung-kampung ni ada kalau mat senyap. Ada mat senyap tu itu baik benar. Mana kita ngumpat. Jadi halim, sifat yang tak pemarah. Dia akan pemaaf. Itu sangat. Tak boleh jadi tu, melainkan datang daripada hatinya yang baik. Lain itu juga. Baik. Penyempurnaan sejunit sejunit kata benar memilih yang hak, memaaf segala kesalahan. Itu dia halim tadi. Maka ia adalah baik batinnya. Jika tidak ada, tiada baik batinnya. Maknanya kalau ada jahat luarannya, jahatlah batinnya gitu. Penyempurnaan tajuk ni. Macam mana nak menyimpulkan tajuk ni? Tadi kesimpulan di atas tu kesimpulan bab zahir dengan batin. Ini kesimpulan tajuk kita ni. Apa kata dia? Seorang laki-laki datang kepada Abu Yazid Al-Bustami. Ini wali kutub wali besar belakang ni. Sejunit, Syekh Qadir Jalani, Hasan Basri, Syekh Abu Yazid Al-Bustami ni. Mazhab yang dibawa oleh Abu Yazid Bustami dia gelar Ittihad. Mazhab yang dibawa oleh Al-Halash namanya Hulul. Mazhab yang dibawa oleh Arabiyatul Adawiyah namanya Hubbullah. Tiga lah. Tiga ahwal tu. Yang makan hak tinggi belakang tu. Abu Yazid dia gelar Ittihad. Berganti diri. Hilang diri dia, hilang dunia ni, tinggal Allah je. Gitulah. Tak apalah Ustaz sebut je lah benda tu, tak payah fikir beri gitu. Jadi Abu Yazid Bustami di antara penghulu wali-wali Allah Sufi. Masyhurlah cerita ni. Ada seorang murid dia mimpi. Dia jumpa Tuan Guru, dia mula tengok muka Tuan Guru. Pasal Tuan Guru, pak tukar jadi babi. Tukar muka Tuan Guru bertukar jadi babi. Mimpi tu lah. Dalam mimpi riwayat ni. Dia ngadu dengan Tuan Guru. Ustaz ingat riwayat ni dua. Ni dia kata dalam mimpi. Satu riwayat tu lain sikit. Dia kata gini, orang satu ya Ustaz pun. Tapi seingat dalam minda Ustaznya gini. Seorang murid tu dia pergi ngaji lah, biasalah datang ngadak Tok Guru baca kitab gitu ni. Dia angkat muka tengok depan-depan, tengok muka babi dah. Syekh Abu Yazid Bustami ni silap. Jadi khilaf dari segi riwayat lah kaedah. Lepas itu dia tak pergi ngaji sampai seminggu tak pergi. Dia tak cakap nak pergi tengok muka babi Tok Guru. Pergi tengok muka babi. Sekali tu Tok Guru tanya, mana Sianu bin Sianu? Tak ada. Orang kata tak tahu, dia tak datang. Panggil kata dia. Tok Guru Yazid Bustami tu panggil. Tiba-tiba dia datang berialah minta ampun Tok Guru. Dia kata tak cakap nak cakap dengan Tok Guru apa? Saya melihat muka Tok Guru muka babi. Sama lah jawapan sini. Cuma dari riwayat ni dia kata mimpi. Tak apalah. Apa jawabannya? Sadaqta, benarlah engkau. Kata Abu Yazid Bustami. Aku adalah cermin dirimu. Rupa dalam hati dia tu ada loba dunia lagi, dalam hati dia tu ada gitu gini. Jadi rupa babi tu rupa roh dia, rupa hati dia, gitu. Engkau sangka bahawa engkau itu aku, awak khabar kau, tapi sebenarnya aku ini adalah rupa engkau. Itu maksud Tok Guru tu. Gitulah. Ini banyak berlaku di kalangan ahli-ahli sufi, berlaku begitu tuan-tuan. Itu namanya kasyaf,
pembukaan hijab. Nah, begitu. Wallahualam, itu tajuk kita hari ni ya. Tak. Alhamdulillah. Jadi itu saya kata rasanya kalau tuan-tuan baca sendiri pun boleh faham matan ni. Tinggal huraian sikit-sikit gitu aja. Yang jelasnya zahir ini menunjukkan batin. Dan batin daripada batin itulah keluarnya amal-amal soleh. Gitu. Batin kotor, keluar amal-amal yang jahat, maksiat, fasik dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah salatu wassalamu ala asyraf. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzaban nar. Alhamdulillah.